Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harrimna lazata ma'siyatik wa rzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan juga waktu yang mulia, kita akan menyambung lagi pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Iaitu masih lagi pada bab yang ke-10 berkenaan dengan adab-adab tidur. Pada muka surat 72 kata Imam Al-Ghazali, dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu, nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadah. Bahkan hendaklah engkau fikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu. Jadi Imam Ghazali berpesan di sini bahawa jangan panjangkan angan-angan dan juga malas dalam berbuat ibadat, kerana panjangnya angan-angan itu akan menyebabkan seseorang malas untuk berbuat ibadat, kerana dia rasa dia boleh hidup lagi lama, kerana dia rasa umurnya masih panjang, masanya masih ada, maka dia malas nak buat ibadat. Padahal ajal dan maut itu tak tentu masa, tak tentu ketika bila. Bahkan adalah engkau fikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat. Mati itu sangat dekat, sangat hampir. Tidak mesti tunggu tua baru mati. Muda pun boleh mati, bayi pun boleh mati. Tak mestinya sakit, tak mesti kena Covid mati, tak kena Covid pun mati. Dan katakanlah di dalam hatimu, bersabarlah engkau hari ini, mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Kena sentiasa berpesan, beringatkan diri, kerana kullu nafsin za'iqatul maut, kerana setiap yang setiap yang bernyawa itu akan pasti merasai mati. Dan bersabarlah malam ini, mungkin engkau akan mati pada besok pagi, kerana mati tidak datang pada masa yang tertentu dan dalam keadaan yang tertentu, dan ataupun pada umur-umur yang tertentu. Mati ni tak ada pada umur-umur tertentu, tak ada pada masa dan ketika tertentu. Tak ada nak datang tunggu nak solat dulu baru mati. Tak ada. Duduk dalam bilik air pun ada orang boleh meninggal. Kematian itu pasti akan datang. Oleh itu bersiap-siap untuk menghadapinya adalah satu kepastian pula, dan bersiap-siap untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Bersiap-siap untuk mati itu lebih baik, lebih aula daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Kerana kebahagiaan dunia ini adalah kebahagiaan yang fana, yang satu masa nanti akan hilang. Berbanding dengan mati tadi, itu perjalanan untuk menuju pada destinasi yang hakiki, iaitu akhirat. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahawa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Tak semestinya seseorang bila dia kata dia tak pernah ada sakit, tak pernah demam pun, dia rasa dia boleh hidup lama. Tak akan hidup lama, satu masa akan mati. Barangkali umurmu hanya tinggal 1 hari atau hanya sekali bernafas sahaja. Boleh jadi lepas tu mati. Begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari. Jadi tiap-tiap hari kena ingat pasal mati. Tiap-tiap hari kena ingat pasal mati.
Kerana jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan engkau mentakdirkan bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi, lalu engkau mahu menyuruh dirimu berbuat taat, sudah pastilah dirimu tidak akan patuh kepadamu. Jadi nak buat taat, nak buat ketaatan sekarang, masa sekarang, bukan tunggu nanti tunggulah umur nanti sekian baru nak buat ketaatan. Jangan. Kerana kita tak pasti, kita tak tahu pada ketika itu kita masih lagi ada ataupun dah tak ada. Jadi jangan bertangguh-tangguh untuk berbuat amal. Sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu lagi. Pada ketika itu tubuh badan dah tak larat. Nak datang masjid pun dah tak larat. Nak duduk dalam majlis ilmu pun dah tak larat. Jadi sekarang ni lah nak datang masjid, nak ibadah, nak duduk dalam majlis ilmu ni masa sekarang. Jangan tunggu nanti. Nanti tu memang dah tak ada kesempatan. Dan pasti ia akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Maka paksakanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan, nescaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti, dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Jadi seperti mana pepatah mengatakan, biar bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kena susah dulu sekarang. Susah buat ibadat, susah nak duduk dalam majlis ilmu. Bukan senang nak duduk majlis ilmu ni, letih, boring. Istilah dia boring. Orang tak suka. Minta maaf lah, orang tak suka duduk majlis ilmu ni. Orang suka duduk majlis-majlis lain, majlis yang lara, yang lalai. Menghadap TV tengok Maharaja lawak tu lebih dia suka daripada duduk majlis ilmu. Tengok bola tu lebih dia suka daripada duduk dalam majlis ilmu. Main game, tengok benda-benda yang lain tu lebih dia suka daripada majlis ilmu. Itu hakikat dia, realiti dia. Mana-mana tempat, mana-mana orang pun macam tu. Jadi nak duduk majlis ilmu ni, jangankan sejam, 15 minit pun rasa dah seminggu. Duduk majlis ilmu berat rasa. Pasal apa berat? Pasal nafsu tak dididik untuk cintakan majlis ilmu. Jadi dia rasa berat. Jadi dia kena didik diri untuk cintakan majlis ilmu, suka majlis ilmu. Tetapi jika engkau suka menangguhkan ketaatan dan tidak mengambil peduli dalam masalah ini, pasti engkau akan menyesal, kerana kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Ketika itu engkau pasti akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada kesudahannya. Dan hendaklah engkau selalu mengingati satu pepatah Arab yang menyebutkan wa'indas sabahi yuhmadul qaumus sura, dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Apa maksudnya? Maksudnya kumpulan yang berjaya berjalan di waktu malam, mereka akan sampai kepada tujuannya pada awal pagi. Lain halnya dengan kumpulan yang tidur sahaja pada waktu malam, mereka masih jauh ketinggalan di belakang. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan yang berjaya dan yang menggunakan masa mereka dengan bijak, manakala kumpulan yang kedua adalah kumpulan yang mengalami kerugian dan penyesalan. Seperti mana kita nak musafir lah. Contohnya kita daripada Bintulu kita nak pergi Kuching. Ada dua grup. Grup pertama kata kita bertolak malam lah, kita bertolak malam sampailah pagi kan. Grup yang satu lagi kata kita tidurlah dulu, subuh nanti kita gerak lah. Jadi yang bertolak malam ni akan sampai dulu, yang bertolak kemudian akan sampai kemudian, akan lewat. Maknanya akan terlepas lah perkara-perkara yang tertentu, dia akan terlepas. Jadi itu maksud daripada pepatah ini. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala apa yang aku sebutkan ini, kata Imam Ghazali, menjadi suatu kenyataan. Seperti firman Allah SWT, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang telah dikabarkan kepadamu pada satu masa kelak. Jadi nanti di akhirat nanti, di sana nanti baru akan nampak hakikat sebenar. Dan pada ketika itu kalau nak menyesal pun dah tidak ada gunanya lagi. Kalau nak menyesal sekarang. Biar menyesal sekarang, biar menangis sekarang, daripada menyesal kemudian.
Setelah kami selesai menyebutkan susunan wiridmu ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiat untuk engkau sembahyang puasa dan adat-adat keduanya, dan adat-adat sembahyang berjemaah serta adat-adat sembahyang Jumaat. Lepas daripada selesai daripada bab yang ke-10 ni, Mazali akan sebut pada bab yang ke-11 tu berkenaan dengan adat-adat sembahyang, kaifiat cara nak sembahyang puasa, adat-adat kedua-duanya, dan adat-adat sembahyang Jumaat juga adat-adat sembahyang Jumaat. Walaupun hari-hari kita sembahyang, walaupun tiap-tiap minggu kita sembahyang Jumaat, walaupun tiap-tiap bulan Ramadan kita berpuasa, tapi ada adab-adab tertentu ataupun perkara-perkara tertentu yang sebahagian orang masih lagi tidak tahu dan juga tidak ambil tahu. Maka perlu untuk kita dalami, kita tahu, terutamanya perkara yang melibatkan adab-adab dalam ibadah-ibadah yang telah disebutkan ini. Jadi kita terus masuk pada bab yang ke-11, iaitu adab-adab mengerjakan sembahyang. Adab-adab mengerjakan sembahyang. Apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis, apabila selesai pada bersuci daripada najis, maknanya bersuci ni sama ada istinja, mandi, itu maksud bersuci, ataupun berwuduk, itu termasuk daripada bersuci daripada najis. Najis kita tahu kan, kalau kita belajar bab taharah, najis ada berapa jenis najis. Najis muqaffafah, mutawassithah, kan, muqallazah, itu semua kena tahu. Kalau ada najis tu pada badan, pada tubuh badan, pada pakaian dan tempatmu ni maksudnya tempat nak solat lah, tempat nak sembahyang, kena pastikan najis tu tidak ada pada tubuh badan, tidak ada pada pakaian, tidak ada pada tempat nak sembahyang. Najis ringan ke, najis pertengahan ke, ataupun najis berat, pastikan tidak ada. Maknanya pastikan suci, bersih. Kalau najis kena pastikan suci, apatah lagi kotoran, lagilah, kan? Kalau najis ni kena pastikan bersih, tak ada suci, kotoran termasuklah. Walaupun kotoran ni kalau sembahyang sah kotoran, kan? Contohnya debu ke, pasir tu benda yang kotor tapi bukan najis, walaupun sah sembahyang, tetap kena suci, kena bersihkan. Itu adab dia. Dan engkau telah suci daripada hadas, selain daripada suci daripada najis tadi, sama ada najis ringan, berat ataupun najis yang pertengahan, hendaklah suci juga daripada hadas. Hadas ni apa? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, hadas besar. Kena tahulah hadas kecil tu apa, hadas besar tu apa. Kena suci daripada najis dan juga hadas. Dan setelah engkau menutup aurat, ni nak semayang kena tutup aurat. Jadi tutup aurat ni wajib bagi orang lelaki ataupun orang perempuan. Tutup aurat ni sama ada di luar sembahyang ataupun dalam sembahyang. Jangan hanya tutup aurat ni ketika nak sembahyang. Di luar sembahyang tak tutup aurat, buka aurat, dedahkan aurat. Wajib tutup aurat ni sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Dari lutut sampai ke pusat bagi lelaki. Tutup daripada lutut sampai ke pusat ni bagi orang lelaki, itu aurat yang wajib tutup. Maknanya kalau kata orang lelaki dia nak sembahyang, dia pakai kain pelikat, dia tutup pusat sampai ke bawah, baju tak pakai, sah sembahyang dia. Tapi adab, tak ada adab lah, tak ada, dikira tak beradab. Sebab tu disebut adab-adab mengerjakan sembahyang. Bukan kita nak cerita sah solat saja, sah sembahyang saja. Nak cerita pasal adab juga. Kerana adab lah yang menyempurnakan ibadah tertentu tu. Kalau tak ada adab, maknanya tak sempurna ibadah tu. Walaupun sah, tapi tak sempurna. Dan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan. Ni bab aurat ni semua dah maklum. Maka dalam kau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri. Kalau dah tutup aurat,
dah maknanya dah suci daripada najis dan juga hadas pada pakaian, pada tubuh badan dan juga pada tempat nak solat, maka selepas daripada itu hendaklah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Arah kiblat ni arah ke arah apa nama? Arah ke Kaabah. Arah ke Kaabah. Kalau kita sekarang tak duduk depan Kaabah, jadi kita menghadap ke arah kiblat, arah yang menuju kepada Kaabah. Jadi kena menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat ni maknanya dada tu menghadap ke arah kiblat. Kalau dada dah teralih, dah teralih, maka dikira lagi tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi menghadap ke arah kiblat tu dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Maknanya berdiri tegak. Jangan berdiri maknanya berdiri yang tidak tegak. Berdiri itu mesti tegak, lurus tegak. Dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Ketika mana qiyam, berdiri tegak tu, renggangkan sikit di antara dua-dua kaki tu. Jangan renggang luas sangat. Ada orang sembahyang dia kangkang luas sangat. Renggang tu sekadar apa? Sekadar sejengkal saja. Sekadar sejengkal je. Macam tu je lah. Okay? Jangan kalau sejadah luas ni juga dia buka kaki dia. Tu je, jangan. Buka apa nama sejengkal saja antara dua kaki itulah. Dan jangan pula rapat tu dekat sangat. Dekat. Jangan dekat. Renggang sedikit di antara dua kaki tu, kadar sejengkal. Kadar sejengkal saja. Dan berdirilah dengan tegak. Berdiri tu dengan tegak, tidak bengkok. Tidak bengkok, tidak maknanya kecuali kalau orang yang ada sakit belakang memang dah bongkok. Tu lainlah. Berdiri ni biar berdiri tegak. Lurus tegak. Jadi lurus tegak, yang nak kena tunduk sikit nanti adalah kepala saja, tunduk sikit memandang ke arah tempat sujud. Ini kalau sembahyang berdiri. Kalau sembahyang duduk pun sama juga, dia kena tegak kan. Kalau tak boleh sembahyang duduk gitu, kena tegak kan. Hatta kalau sembahyang berbaring pun ada ke bengkang-bengkok? Tak ada, lurus juga. Kena lurus juga. Walaupun tak dapat berdiri dengan tegak. Kemudian dan berdirilah dengan tegak itu kemudian baca olehmu surah An-Nas sampai akhirnya. Jadi di antara amalan ataupun adab ketika mana berdiri untuk solat tu, sebelum angkat takbiratul ihram, ialah apa? Baca surah An-Nas. Dia sebenarnya sebelum nak angkat takbiratul ihram ni, dia ada 4 perkara sunat yang terbesar yang mesti kita buat setiap orang yang nak sembahyang, sama ada yang jemaah ataupun munfarid seorang diri. 4 perkara sunat yang terbesar. Yang pertama adalah azan. Kena azan dulu. Kemudian yang kedua adalah iqamat. Yang ketiga adalah sutrah. Kena letak sutrah. Kemudian yang keempat adalah bersuci ataupun bersiwak. Tu 4 sunnah yang terbesar sebelum angkat takbiratul ihram. Jadi maknanya kena azan, kena iqamat. Azan iqamat ni kita maklumlah, kalau sembahyang jemaah Bilal akan azan dan iqamat. Cuma yang kadang-kadang ditinggalkan ialah sutrah. Jadi kalau sembahyang jemaah, yang letak sutrah di hadapan tu adalah tanggungjawab imam. Tanggungjawab imam. Jadi kalau imam tak letak sutrah di hadapan imam, yang ruginya adalah imam dan juga makmum. Kenapa rugi? Dipotong markah dia. Maka solat jemaah tu dipotong. Daripada 27 hari tadi ataupun 25 tadi dipotong. Pasal apa? Meninggalkan sunnah yang besar sekali. Potong markah dia. Jadi bila imam tidak letak sutrah di hadapan, imam telah merugikan makmum. Imam telah merugikan makmum. Bukan imam saja. Kalau imam saja okeylah, merugikan makmum juga. Jadi kena letak sutrah. Kerana sutrah ni dalam banyak riwayat hadis, ada lebih daripada 10 riwayat hadis yang menyebut bila Rasulullah sembahyang, Rasulullah akan letak sutrah. Tertib sutrahnya adalah apa? Pertama ialah sesuatu yang tinggi.
seperti tiang, seperti dinding. Kalau kita semayang seorang diri menghadap tiang, menghadap dinding. Kalau tak ada tiang, tak ada dinding, dinding tiang semua dah penuh. Kerusi ada, kipas ada, kan? Cari yang tinggi-tinggi. Jadi kalau imam ni, kalau imam di depan dia adalah apa nama? Mihrab, disebut mihrab. Mihrab imam. Jadi imam ni dia kena ada mihrab. Kita di mana-mana masjid pun yang wajib ada adalah mimbar. Mihrab tu kadang-kadang tak ada. Yang ada mimbar ni, mimbar. Mimbar ni tiap-tiap Jumaat je kita pakai. Lepas tu dah tak pakai dah. Seminggu sekali je. Lepas tu waktu sembahyang raya, 2 hari raya tu je pakai. Maknanya setahun dalam beberapa kali je. Tapi mihrab imam tu hari-hari kita pakai. Sama ada sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat kita pakai. Jadi kalau tak adalah mihrab sebagaimana mihrab apa di Masjid Nabawi tu, letaklah apa-apa saja pun sebagai sutrah di hadapan imam. Apa yang ada lah, apa yang ada, supaya tidak kurang pahala solat berjemaah. Ini penting. Jadi tanggungjawab imam. Jadi imam kena tahulah. Imam kena tahu. Kalau imam tak tahu tu satu aib. Satu aib kalau imam tak tahu. Kerana apa? Kerana syarat menjadi imam tu pertama sekali adalah seorang yang afqah, seorang yang faqih, seorang yang tahu apa nama soal-soal yang berkaitan dengan solat berjemaah. Jadi kalau bab sutrah tak tahu, maknanya kena ambil tahulah. Kena ambil tahu tu wajib kena ambil tahu. Jadi kena letak sutrah. Jangan jadi sebagaimana yang pernah berlaku di Kuching. Pernah berlaku di Kuching, Buya Yahya datang ke Kuching, ada satu masjid tu, tak boleh sebutlah jadi aib masjid tu kan. Tapi orang kat sana maklumlah. Ada satu masjid tu bila Buya Yahya datang, semua kenal kan Buya Yahya ni kan. Pendakwah terkenal di Indonesia, datang ke satu masjid di Kuching tu. Kemudian bila dia diminta untuk jadi imam, maka dia ambil kerusi letak di depan dia. Kerusi tu dia nak jadikan sebagai sutrah sebab masjid tak ada mihrab. Ataupun kalau ada pun dinding tu jauh daripada imam, maka diletakkanlah kerusi di hadapan dia. Bila letak, Bilal ambil alih kan. Jadi dia letak lagi. Bilal ambil alih kan. Dalam beberapa kalilah. Akhir sekali dia bagi tahu, dia kata tujuan dia letakkan kerusi ni untuk dijadikan sebagai sutrah. Sebab mihrab tak ada. Bila mihrab tak ada, gantilah dengan satu yang lain. Jadi sini menunjukkan apa? Bilal masjid tu tak tahu. Imam di masjid tu pun tak tahu. Kalau pengurusi tak tahu boleh ambil kira lagi. Kalau imam tak tahu ni berat. Imam tak tahu ni berat. Pasal tu tanggungjawab imam. Pengurusi tak tahu tak apa, dia urus masjid, dia urus apa semua, bukan dia nak mimpin sembahyang. Orang nak mimpin sembahyang dia kena tahu. Dia kena tahu. Jadi maknanya letak sutrah tu. Sebab dalam banyak riwayat Nabi ada ketika Nabi menghadap ke arah pokok. Maknanya kalau sembahyang di luar daripada masjid, kalau masjid mihrab Nabi lah, kan? Kalau sembahyang sunat dinding ataupun tiang. Jadi kalau kata di luar daripada masjid, apa nama pokok, kadang-kadang binatang tunggangan, kalau kata tunggang kuda ke apa ke, ikat kuda tu menghadap ke arah kuda dijadikan sutrah. Jadi kalau semua tu tak ada, kadang-kadang Nabi pacak pedang, kadang anak panah, kadang apa nama tombak. Kalau tak ada semua tu, Nabi buat garisan memanjang ke hadapan. Jadi kalau di masjid, tertib dalam masjid macam mana? Kalau imam, dia kena mihrab imam tu lah. Kalau tak ada mihrab imam, carilah apa-apa yang tinggi. Yang tinggi 2/3 hasta ke atas, maknanya 32 cm ke atas. Kena cari satu yang tinggi. Satu yang tinggi tu tak kira, apa-apalah, dia umum. Sebab Nabi tak mengkhususkan sutrah tu mesti apa. Kalaulah Nabi khususkan sutrah tu mesti anak panah, jenuh nak cari yang panah, ataupun tombak ke, kan. Nabi tak menyusahkan umat, dia jadi bagi umum. Jadi apa-apa saja yang tinggi diletak ke hadapan untuk jadikan sebagai sutrah. Jadi apa nama, kena letak dia punya mihrab tu. Jadi kalau tak ada mihrab, letaklah apa-apa saja. Letak tu di mana? Letak tu di hadapan imam. Afdalnya sebelah kanan. Sebelah kanan imam berbetulan dengan kening imam. Nak letak sebelah kiri pun boleh, tapi afdalnya sebelah kanan. Jangan letak tengah-tengah. Tadi tak boleh letak tengah-tengah gini.
Tengah-tengah betul-betul dengan dahi dia. Kena ke kanan sikit. Ni sama dengan kening di sebelah kanan. Macam tu. Okey. Kalau kiri lah. Kalau kiri kening yang kiri sini. Lepas tu bila dah memimpin solat, makmum akan dapat pahala samalah. Sebab ketika solat berjemaah, makmum tidak menjadi tanggungjawab nak letak sutrah. Kalau makmum letak sutrah hadapan dia pun tak sah. Pasal dia semayang berjemaah, tak sah, tak dikira. Kecuali kalau dia semayang sendirian, semayang sunat ke semayang apa, dia letaklah hadapan dia, tu dikiralah. Tapi kalau semayang jemaah, makmum tak dikira. Dia letak tinggi macam mana pun tak dikira. Yang dikira itulah di hadapan imam. Okey. Yang ni kena jelaslah. Jadi penting sutrah, sebab itu adalah sunnah yang besar sekali. Tengoklah kitab-kitab mana pun, kitab Arab ke, kitab Jawi ke, mesti disebut di situ sunnah yang terbesar ataupun apa yang mesti dibuat sebelum solat adalah sutrah. Itu mesti diletakkan di hadapan. Okey. Lepas sutrah, lepas azan, iqamat, sutrah, kemudian bersugi. Bersugi. Lepas tu barulah angkat takbiratul ihram. Dan sebelum tu baca tadilah, baca surah An-Nas. Tujuan baca surah An-Nas ni apa? Supaya mengelakkan daripada was-was syaitan. Itu tujuan dia. Engkau baca surah tersebut, jadi surah An-Nas tu dengan niat untuk membentengi dirimu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Sebab kadang-kadang dalam solat ni lah syaitan nak kacau. Time solat ni lah, time tu lah nak ingat kunci yang hilang tadi. Time tu lah nak ingat dapur api belum tutup, masak nasi, masak lauk ke belum tutup. Waktu tu lah benda-benda yang hilang semua nak ingat pada ketika itu. Dia kena baca surah An-Nas ni dengan tujuan untuk mengelakkan daripada godaan syaitan ataupun was-was. Kemudian hadirkan hatimu dan kosongkan jiwamu daripada sebarang was-was. Jadi bila nak angkat takbiratul ihram ni, kena pastikan hilangkan was-was, kosongkan hati. Maknanya bila dah berdiri dah nak semayang, jangan fikir benda lain lagi. Benda lain tu letak tepi. Letak tepi dulu. Kosongkan jiwa tu daripada sesuatu yang lain. Oleh sebab itulah tertib ulama orang soleh, kalau dia nak semayang, dia awal setengah jam. Pasal apa dia awal setengah jam? Supaya dia dapat feeling tu dia nak semayang tu. Dapat nak ambil mood nak semayang tu. Supaya dia tenggelam dalam semayang, supaya dia tak ingat benda-benda lain. Tapi kalau kita buat benda lain, tiba-tiba terus nak pergi semayang, dia akan ingatlah benda yang lain tu. Kecuali orang yang betul-betul dia khusyuk betul-betul, dia tak akan ingatlah benda-benda yang lain. Sedangkan sahabat kalau semayang pun ingat benda lain. Contoh ada seorang sahabat, dia semayang dalam kebun. Dia semayang kat dalam kebun dia. Semayang. Kemudian dia tengok ada seekor burung yang cantik hinggap dekat ranting. Kemudian dia terhimbau dengan burung tu. Maknanya dia ialah cantik, burung tu cantik kan. Dia terus maknanya terbawa-bawa dengan kecantikan burung tu. Sehinggalah tumpuan dia dalam semayang tu hilang tumpuan dia semayang. Akhirnya apa dia buat? Lepas habis dia semayang, dia jual kebun dia tu. Dia jual kebun dia. Pasal dia kata kebun dia ni lah menyebabkan dia tak khusyuk dalam semayang. Kita tak adalah sampai tahap macam tu kan. Cuba kalau kita tengah semayang, tinggal handphone. Lepas tu lepas habis semayang, jual handphone tu, bagi orang. Nanti teringat kereta belum basuh lagi, jual kereta tu, ataupun bagi sedekah kereta ke orang. Tak adalah, kita tak sampai tahap macam tu. Tapi para sahabat sampai macam tu. Dia tak sayang benda harta dunia tu. Pasal harta benda dunia tu lah mengganggu semayang dia. Dia sayang semayang lagi. Pasal semayang tu bawa pada akhirat. Itu iman lah. Tingginya iman para sahabat. Kemudian hadirkan hatimu dan hendaklah engkau fikir bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu. Kena ingat ketika mana kita berdiri nak semayang ni, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau bermunajat dengannya, maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya dengan hati yang lalai.
Seumpama kita menghadap majikan kita menghadap sesiapa orang yang kita hormat, kita mesti kita tak senang duduk, kita takut baju kita ada kotoran ke, maknanya ada kedut-kedut ke, kan, macam tu. Kalau kita menghadap sultan ke, menghadap siapa-siapa ke, YB sekalipun menghadap ketua menteri katakan, menghadap ketua menteri, agak-agak rasa macam mana? Bergetar lutut, kan. Jaga tertib tu. Ini kan pula kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak nampak, kita kena rasa. Jadi kena rasa malu. Kena rasa malu kalau pakaian tak bersih, pakaian compang-camping, kan. Kalau hati tak bersih, ni semua kena ada rasa malu. Jadi jangan sembahyang ni pakai sebarang je pakaian. Tapi nak pergi kenduri, pakai baju batik, pakai baju smart-smart, kan. Nak pergi kerja pakai smart-smart. Nak sembahyang pakai t-shirt bola je pakai sembahyang. Kan. Tu jangan. Okey. Kalau kita buat macam tu, ibarat apa? Ibarat kita melebihkan perkara yang lain daripada sembahyang. Padahal sembahyang ni patutnya kena bersih, kena berwangi-wangi, kena pakaian tu paling cantik. Paling cantik, paling segak. Kena pakai ketika mana nak sembahyang. Sebab nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pakai lebih kurang aja. Saya ingat dulu kecil-kecil dulu, orang tua-tua kat kampung, kalau dia maklumlah kampung kan, dia tak ada kipas kan. Mana ada kipas kampung dulu, zaman-zaman dulu kan. Jadi kalau nak sembahyang, kalau pakai baju panas, jadi dia ambil serban, letak je, kan. Pakai kain melekat, baju tak pakai, letak serban je, kan. Letak kopiah. Macam tu je sembahyang. Sah sembahyang dia kalau aurat tutup semua. Tapi kurang adab lah, kurang beradab. Tu dulu-dululah, sekarang dah tak adalah macam tu. Zaman dah ada kipas, dah ada aircon, semua orang mampu beli kan. Dah tak panas lah, dia tak adalah. Cuma sekarang ni dia ada fenomena lain, pakai t-shirt bergambar, pakai t-shirt bertulis, kan, nak sembahyang. Tu jangan. Kalau boleh elak kan. Kalau boleh jangan pakailah. Kalaupun kita pakai baju kerja pun yang ada tulisan, ada apa semua, kalau nak pergi sembahyang tukar. Lepas tu lagi dah habis sembahyang pakai balik. Seelok-eloknya macam tu lah. Supaya nanti bila kita sembahyang, orang kat belakang kita ni tak baca tulisan kat belakang tu, kan. Nanti dia tengah sembahyang dia baca pula, oh kerja ni ke rupanya. Lain yang disuruh, lain yang dia buat. Menghilangkan khusyuk ketika mana sembahyang. Okey. Seboleh-boleh janganlah. Kalau boleh masjid dia buat SOP baru. Siapa datang masjid tak boleh pakai t-shirt. Pakai baju selengkapnya. Patutnya macam tu, kan? Boleh buat kan? Boleh buat. Sebab apa? Nak mengelakkan orang bermudah-mudah ketika mana nak sembahyang. Okey. Jadi kita berhenti dululah kat sini. InsyaAllah nanti kita sambung pada pengajian yang akan datang. Ini semua berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan adab. Walaupun tata cara nak sembahyang kita dah boleh dikatakan semua dah tahu. Cuma adab-adab, perincian adab ni kadang-kadang diambil mudah. Sedangkan adab tu adalah yang menyempurnakan solat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.